5. Okey, subtopik 15.5 kita akan belajar mengenai pembentukan kembar. Kita akan membincangkan 3 jenis kembar, kembar seiras, kembar tidak seiras dan juga kembar siam. Okey, now 15.51 kita akan memerlihatkan proses pembentukan kembar. 15.52 membandingkan, membezakan antara kembar siam dan kembar seiras dengan kembar tak seiras. 15.53 menghubung kaitkan pembahagian sel dengan pembentukan kembar siam. Macam mana pembentukan kembar siam ni boleh terjadi. Okey, now kita teruskan. Okey, now saya ambil yang ni nampak lebih senang sikit, nampak lebih cantik. Now, kalau awak tengok kat sini, okey, pembentukan kembar, kita ada 2 jenis kembar. Yang ini kita panggil dia adalah kembar seiras. Yang ini pula kembar tak seiras. Kalaulah awak tengok daripada sini, kembar seiras ni adalah terhasil daripada satu ovum dan juga satu sperma. So, disenyawakan menghasilkan zygot. Kemudian zygot ini akan membahagi. Okey, zygot ini nanti dia akan membahagi menjadi 2 embrio. So daripada gambar ni awak akan nampak, okey, hanya kembar seiras ni hanya mempunyai satu plasenta, tapi tali pusat asing-asing lah. Okey, alright. Kalaulah yang ini pula kembar tak seiras adalah hasil daripada ada 2 persenyawaan, ada 2 zygot. Macam mana boleh berlaku 2 persenyawaan? Sebab ovari menghasilkan 2 ovum yang berbeza. So bayangkan ini ovum A, ini ovum B. So ovum A akan disenyawakan oleh sperma A, katakanlah sperma X. Kemudian katakanlah ovum B akan disenyawakan oleh sperma Y. So oleh itu kita nak kata kat sini zygot yang terhasil tu adalah 2 zygot yang berbeza dari segi kandungan genetik. So bahan genetik dalam kembar tak seiras ni, kandungan genetik ni tak sama. Genetik adalah berbeza. Kalau sini genetik adalah sama. Okey. Now, tengok dekat sini. Disebabkan ia adalah hasil daripada 2 zygot yang berbeza. Okey, fetus yang dalam kandungan ni mempunyai 2 plasenta yang berasingan. So, kalau awak nak bayangkan sini, fetus ni boleh jadi jantina yang sama, boleh jadi jantina yang berbeza. Dia bergantung kepada sperma. Katakanlah contoh, kalau sperma ni bawa X, sperma yang ini juga bawa X, dapatlah anak perempuan. Tapi awak kena ingat, setiap sperma adalah berbeza. Setiap sperma adalah unik. So basically, dalam kembar tak seiras, walaupun jantinanya sama, tetapi dari segi fizikalnya boleh jadi berbeza disebabkan ia terhasil daripada sperma dan ovum yang berbeza. Tetapi apakah persamaan antara kembar seiras dan kembar tak seiras? Persamaannya, ia tetap melibatkan persenyawaan. Ini pun melibatkan persenyawaan. Persamaan kedua, ia melibatkan penghasilan zygot. Yang ini juga menghasilkan zygot. Okey, ini persamaan kedua. Cuma beza sini zygotnya 1, sini zygot 2. Tapi dari segi persamaan, dua-dua adalah hasil daripada proses persenyawaan, dua-dua menghasilkan zygot, dua-dua akan menghasilkan embrio dan dua-dua nak bayangkan dua-dua jenis kembar ni ia mempunyai plasenta, cuma ini satu plasenta, yang ini 2 plasenta dan perkembangan fetus tetap terjadi kat uterus. Macam bayi biasalah. Cuma dari segi kuantiti dalam perut ibu tu, dalam uterus ibu tu ada 2 bayi. Itu je. So senang kata kembar ni perkembangan dia sama sahaja macam fetus-fetus yang lain. Cuma dalam uterus ibu tu ada 2 fetus. Okay. Now, ini tadi kita dah cakap. Kalau kembar seiras, awak tengok jantinanya sama. Sebab dia daripada zygot yang sama membahagi melalui mitosis menjadi 2 embrio. Okey, kalau kembar tak seiras, kalau yang ini bawa X, ini bawa Y, dapatlah sini anak perempuan. Yang sini anak lelaki. So, sifat fizikalnya dan kandungan genetiknya tidak serupa. Nah, tadi kita dah cakap persamaan. Apakah persamaan antara kembar seiras dan kembar tak seiras? Persamaan dia actually adalah kita cerita perkembangan daripada zygot menjadi morula, menjadi embrio adalah sama. Dan perkembangan ini berlaku di uterus.
Dan juga kita nak cakap bila kita kata perkembangannya adalah sama, dua-dua ni apa-apa saja bayi, apa-apa je fetus memerlukan plasenta, mempunyai tali pusat. Dan yang sama juga, tali pusat ingat tak ada dua. Satu adalah vena tali pusat, satu adalah arteri tali pusat. Kalau fetus menerima oksigen ni dapat daripada mana? Dapat daripada diangkut oleh vena tali pusat. Kalau bahan kumur ni disingkirkan melalui apa? Ia akan diangkut melalui arteri tali pusat. Tadi daripada gambar awak dah nampak kan? Okey, yang ini semua ada plasenta. Okey, so fetus perlu mesti ada plasenta. Disebabkan ada plasenta, darah ibu terpisah dari fetus. Sebabnya plasenta ni mewujudkan satu membran nipis. Okey. Yang ini awak boleh tengok dalam buku teks awak pada muka surat 301. So kita teruskan. Okey, kita boleh baca tahu muka surat 301. Okey, kembar siam. Okey, now kembar siam ni kita nak bayangkan kembar siam ni sebenarnya nak jadi kembar seiras. Okey, nak jadi kembar seiras tetapi tak macam mana. Okey, and suddenly sepatutnya nak bagi mitosis. Mitosis itu berlaku tidak lengkap. Pembahagian sel itu, pembahagian embrio itu tidak berlaku dengan lengkap. So, kembar siam ni kadang-kadang dia boleh share organ yang sama. Dia ada share, orang kata dia tengok melekat tu kat mana. Step berhentinya proses tu dekat mana. Berhentinya proses pembahagian embrio tu mana. So, tengok dia melekat kat mana. Okey. So, kehidupan kembar siam ni, of course lah awak tengok daripada gambar ni adalah agak sukar. Kenapa? Sebab kadang-kadang dia berkongsi organ yang sama. Oleh itu, kebanyakan kembar siam mati sebelum dilahirkan. Ataupun kalaulah dia hidup, jangka hayatnya pendek. Kenapa? Sebab mungkin mereka berkongsi organ yang sama atau melekat pada organ yang penting. So, kembar siam ni boleh dipisahkan melalui pembedahan, tapi kita tengok dia melekat kat bahagian mana. Okey. Now, ini adalah kembar siam. Okey, so kembar siam ni kita nak bayangkan ini adalah kembar siam yang pertama yang dijumpai, yang direkodkan dalam sejarah. So kita jumpa dia adalah asalnya daripada Siam. Sebab tu kita kenali dia sebagai Siamese twin ataupun kembar siam. Sebab kes pertama yang dijumpai adalah daripada Siam, Thailand. Okey, so ini kalau nak tengok perbandingan antara kembar seiras, kembar tak seiras dan juga kembar siam. So, kalau kata apakah persamaan antara kembar seiras dan juga kembar siam? Persamaannya, ia hasil daripada ovum dan sperma yang sama. Sebab tu kembar siam jantinanya sama. Mana ada kembar siam satu lelaki satu perempuan? Sebab ia sebenarnya nak jadi kembar seiras, tetapi suddenly pembahagian embrio dia terhenti. Kemudian kalau yang ini nampak tak ciri fizikalnya hampir sama. Yang ini pun disebabkan dia nak jadi kembar seiras, ciri fizikalnya pun sama, tetapi kesiannya dia mungkin susah untuk dipisahkan jika dia berkongsi organ yang penting. So tengok tengok kalau awak tengok kat sini kembar seiras dengan kembar siam ni ciri-cirinya hampir sama. Cuma bezanya di sini dan bezanya di sini. Kalau kembar tak seiras, okey, kenapa tak seiras? Sebab dia terhasil daripada dua ovum yang berbeza dari segi jantina, dari segi genetik. So oleh itu dia punya genetik yang tak sama. Genetik yang tak sama ni typo. Tak sama. Jantina dia mungkin sama atau berbeza, bergantung pada sperma. Kalau sperma bawa X, dua-dua bawa X, dapatlah anak perempuan. Kalau dua-dua sperma tu bawa Y, dapatlah anak lelaki. So saya berhenti sampai di sini sahaja. So itu sahaja. Maaf atas segala salah dan silap. Thank you.